again. Hari ini kita sambung uji minda 6.1b. Hari itu ada yang request tapi terlupa. Cikgu suka guna bahasa yang senang dipahami oleh pelajar. Kalau hari ini kita sentuh ciri-ciri yang ini, yaitu sudut yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang. Kalau cikgu punya style, cikgu lebih suka pahamkan pelajar dengan cara bahasa pasar, yaitu kangkang. Maknanya bila kita ada kangkang yang sama panjang, ini kangkang yang sama, yang ini pun kangkangnya sama, sudutnya confirm pun sama. Kalau sini 20, di sini pun 20. Sama juga bila dia kangkang yang sama, kangkang yang sama panjang, kangkang yang sama panjang, tetapi dia mempunyai kangkangan yang sama, dia akan membentuk dalam satu bentuk reben atau butterfly. Sama juga sudut di sini akan sama dengan yang di sini. Jadi kalau sini E, yang ini pun E, yang ini B, yang sini pun B. Ingat saja pesan kangkang sama, sudut sama. Sama juga apabila sudut itu berada di pusat. Bila dia punya kangkangan sama, sudutnya pun sama. Maknanya panjang lengkok ini adalah panjang lengkok. Ini adalah panjang lengkok. Panjang lengkok sama, maka sudut dia pun sama. Bila kangkang kamu 2 kali ganda, katakan ini 2E, 2 cm, dan yang ini kangkang 1 cm, bermaksud kangkangan itu berganda 2 kali, dia membesar 2 kali. Jadi sudut dia pun akan turut serta membesar sebanyak 2 kali. Contohnya kalau di sini 10 darjah, maka di sini 20 darjah. Ada paham? Jadi sekarang untuk menjawab soalan-soalan, kamu kena pastikan adakah dia menepati ciri-ciri sama kangkang ataupun dicangkum oleh lengkok yang sama, panjang lengkok yang sama. Kita tengok di sini uji minda 6.1b, 1E. Cari nilai X. Sini 4 cm, sini 4 cm, kangkang yang sama, sudut pada lilitan juga sama. Sudut pada lilitan juga sama, maka X sama dengan 40. Settle. Ini pun B. Sekarang kangkang ini dengan kangkang ini berbeza, bermaksud adakah dia berganda atau mengecil. Jadi kita tengoklah 8 pasangannya 60 darjah. 8 macam mana boleh jadi 4, bermaksud dia mengecil. Bila mengecil kita bahagi, bila dia membesar kita garap. Maksudnya 8 bahagi berapa jadi 4? Of course lah, bahagi 2 jadi 4. Maksudnya 60 juga bahagi dengan 2. X adalah 60 bahagi 2. Dapatlah 30 darjah. Ada paham? Pikir dengan logik dia, secara logiknya. Kita dalam bulatan kan? Kemudian C. Yang C pun sama. Kangkangan yang berbeza, tapi kangkangan yang berbeza. Kangkangannya ada tidak diketahui, tapi sudut dia sama, bermaksud bila sudut sama, kangkang dia pun sama, ataupun panjang lengkok dia pun sama. Otomatis X sama dengan 3.6 cm. Kadang-kadang soalan macam ni soalan bonus, dapat 1 markah. Jangan tidak ambil peduli. Kemudian D. Cari panjang lengkok X. Diberi sudut yang ini. Ada 2 cara. Cara pertama kita menggunakan nisbah. Cara kedua ialah macam yang tadi.
So, kalau cara nisbah ialah bila kita membuat nisbah darjah mesti dengan darjah, dan panjang lengkok mesti dengan panjang lengkok. So, let's say kita mau cari X. So, X per nisbahnya ialah di bawah, dia mesti matching dengan panjang lengkok. Kalau ini ialah panjang, maka yang di sini ialah sudut. So, sudut dia mesti ikut juga. Kalau X dulu, maknanya sudut yang ini dulu. Jadi 56 per 28. So, kamu sudah belajar X per 5.2 itu sebenarnya X bahagi 5.2. Bila bahagi lawannya darab. So, don't worry, be happy. Kamu sentiasa boleh guna kalkulator sudah sekarang. Jadi, hanya perlu tekan kalkulator. Okay. So 56 per 28 darab 5.2. So, jawapannya ialah 10.4 cm. Okay. So always double check kamu punya jawapan. So logik lah kan. So ini lebih panjang daripada 5.2. Kalau rasanya terlampau panjang, tidak logik, katakan di sini 50 cm, terlampau jauh beza dia, bermakna jawaban kamu sudah salah. So always check balik. Adakah jawaban Anda logik? Okay. Maths is always about logic. Okay. So next. Soalan yang kedua. So dia bagi clue. Baca, sentiasa gariskan apa yang dia bagi. Okay, ini dia bagi, ini dia bagi, dan ini dia bagi. Tentukan nilai SPR. Okay. So bagi pelajar yang lama sudah tidak ke sekolah ataupun tidak fokus dalam kelas, kadang-kadang sudut ini pun dia tidak tahu di mana. Okay, cikgu bagi tahu macam mana mau tahu logiknya sudut SPR itu di mana. So bila kamu lukis balik sudut, ini S, ini P, ini R. Bila kamu lukis balik dari S pergi P, pergi R, hanya ada satu saja wujudnya sudut, yaitu di sini. Bermaksud sentiasa sudut itu berada di titik P. Maknanya ini yang dia mau cari. Sudut di titik P. Oke. So macam mana mau cari? Sekarang dalam raja ini dia sudah bagi tahu RS dari R pergi S adalah 2 kali ganda QR. Oke. Ini adalah 2 kali ganda daripada yang ini. Cepat. So, isikan apa-apa saja nilai yang kamu ada. Oke, isikan segala nilai yang kamu ada. Clue yang kamu ada. Jadi kalau kamu masih ingat, Q dengan R adalah kangkang panjang yang sama, di mana sudut pada lilitan dia di sini dan juga satu lagi di sini. Jadi apa clue yang kamu dapat, isi dalam gambar raja supaya kita boleh kira dengan senang. Oke, kemudian mau cari SPR. So sekarang kamu sudah tahu bahawa panjang lengkok QR dengan SR adalah 2 kali ganda. Maknanya sekarang QR sudutnya ialah 35. SR, kangkangan SR sudut pada lilitan dia ialah pada di P. So maknanya bila kangkangnya membesar 2 kali ganda, sudut pun 2 kali ganda. Jadi yang E, soalan apa nih? 2E dapatlah 35 darab 2. Darab 2. Begitu saja. Jadi dapatlah 70. Boleh? So ingat, sentiasa
cari clue, kemudian tulis dalam gambar raja supaya kamu nampak, dan cari adakah dia menepati ciri-ciri kangkangan ataupun yang dicangkum dengan lengkok yang sama. Okay, done for 2A. So continue for B, sudut SRP. Okay, so kamu sudah tahu sudut di sini ialah 70. So SRP, macam mana moto di mana sudut itu? Sama juga bila lukis balik dari S pergi R pergi P, maka di sinilah sudut itu. Jadi kamu sudah tahu dalam segitiga sudutnya mesti berjumlah 180 darjah. Maknanya 1, 2, 3, 4 sudut ini berjumlah 180 darjah. So tinggal cari baki hanyalah perlu tolak saja. Oke, dapatlah jawaban. So tolong cari jawaban sendiri. Oke, kemudian next soalan yang ketiga, kita tengok. Sentiasa gariskan clue yang diberi. Clue yang pertama ialah ini, diberi bahwa ini sudah ditulis dalam gambar raja. Ini pun sudah dibagi dalam gambar raja. Dan ini juga setelah diberi dalam gambar raja. Yang belum adalah QPT sama dengan 3R. So, cari di manakah QPT? Dari Q ke P ke T adalah 3 kali ganda daripada RS 1 sahaja. Okay. So sekarang dari Q pergi R pergi T, QPT. Kamu sudah tahu sudut pada lilitannya ialah 66. Okay. Jadi sekarang kita tengok yang E, nombor 3 E. Dia minta sudut RQS, so maknanya sudut itu berada di Q. Kita mau cari sudut di Q. Sudut di Q. Oke, so tadi sudah kamu tahu ini lengkok dia 1, ini lengkoknya 3 kali ganda. Kalau dia membesar, dia mengecil kan, ini dia kecil, so kalau kecil kita bahagi. So maksudnya ini pun kita kena bahagi. Sebab ini kangkangannya 1, ini kangkang dari Q pergi T 3 kali ganda. Bermaksud bahagi 3. Jadi jawabannya hanya perlu bahagi dengan 3. Dapatlah 22 darjah. Selesai. Oke, yang B, sudut TUS, maknanya sudut itu berada di U. So isi, sini kamu sudah tahu 22, kita isi saja. LTUS, so T ke U ke S, maknanya sudut di sini yang kamu kena cari. Oke. So, kamu ada reben. Oke, nampak reben nih. Ini kangkangan yang sama. So, kangkangan yang sama, sudut pada lilitan adalah sama, yaitu 22. Kemudian kamu sudah tahu sudut Q ke T, sudut di sini dengan di sini juga sama, yaitu 66. So sama juga, kamu ada satu segitiga, kamu ada 22, kamu tidak tahu di sini, kamu mau cari yang ini. So yang ini di sini nih kamu boleh cari. Macam mana? Sini 26, jadi hanya perlu tolak. Jadi 66 tolak nih jadi 040. Maknanya 180 derajat tolak 40 tolak 22. Dapatlah jawaban. Ya, so tolong tekan kalkulator cari jawaban sendiri. Oke, next ialah soalan C. Diminta cari sudut TPS.
PS. So, sudut itu berada di mana? Berada di P. So, T ke P ke S. Maksudnya sudut itu di sini. Oke, sebentar tadi kamu sudah tahu jawaban di sini berapa kan? Jadi karena perlu tolak lah nih 180 tolak 40 tolak 22. 180 tolak 40 tolak 22, jawabannya 1180. Sorry. Bukan sini yang kita mau cari sebenarnya. Yang ini tadi memang pun sudah 40. Oke, ini 40. So, kamu sudah ada 40 di sini, sudah ada di sini, tinggal cari bagi. So, 180 tolak 40 tolak 100. So, jawaban 40. Oke, selesai. So, selesai sudah untuk soalan 6.1b. So, thank you, all the best. Jangan takut matematik, paham ciri-ciri segitiga, ingat sama kangkang sama sudut. Kalau membesar 2 kali ganda, sudut pun ikut sama. Okay, thank you for watching.